salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan menyarankan pemaju perumahan di negeri ini agar lebih menitik beratkan pembinaan rumah mampu milik. Ini kerana ia berupaya memberi kesan baik dalam pembangunan sosial masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerajaan negeri sentiasa komited dalam memberi dorongan dan bantuan yang diperlukan bagi memastikan pelaksanaan lebih banyak projek rumah mampu milik di negeri ini. Saya ingin mengingatkan dan merayu pemaju-pemaju perumahan kita supaya jangan lupa untuk membina juga rumah mampu milik untuk rakyat kita yang berpendapatan sederhana dan sebagainya. Datuk Hajiji bercakap kepada media dalam majlis pelancaran perumahan Bukit Saujana Mas di Telipuk. Sementara itu, Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Aziz Muda, berharap lebih banyak rumah mampu milik akan dibina di negara ini. Ia bagi memberi peluang kepada mereka yang berpendapatan sederhana memiliki rumah sendiri. Projek Perumahan Saujana Mas merupakan hasil kerjasama antara Tajuk Unggul Sendirian Berhad, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dan QPEX. Ia dibina di atas tanah seluas 18.44 ekar, melibatkan perumahan 4 blok dengan 28 tingkat, merangkumi 1,664 unit rumah mampu milik. Ke arah mewujudkan kesedaran terhadap perusahaan kecil dan sederhana di negeri ini, program Gerak IKS SDC 2016 Siri 2 bakal diadakan pada 23 dan 24 Mei ini di Sipitang. Menurut pengurusi penganjur program Haji Yamani Hafiz Datuk Seri Panglima Musa, program itu antara lain dapat mendedahkan bakal usahawan tempatan terhadap pelbagai program dan bantuan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan. Want to make sure that macam di Sipitang ada dia punya produk tempatan yang kita boleh kembangkan kan. And then di Ranau pun kita percaya ada produk tempatan yang kita boleh kembangkan. Jadi kita mau pastikan yang setiap tempat ni produk dorang ni dapat orang bilang dipasarkan dan dikembangkan bukan saja di seluruh negeri Sabah atau kalau boleh di luar. Kan? I think that's the key lah. And then kita involve in each of the program. Kita harap kita boleh involve at least 400 people lah. Menurut Haji Yamani, Dewan Perniagaan Bumiputera Sabah DPBS telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi agensi pelaksana untuk program kali ini. Beliau berharap ia akan menjadi wadah berkongsi pandangan, pengalaman membina rangkaian dan meneroka peluang dan potensi yang terdapat pada industri desa. Haji Yamani bercakap dalam sidang media program Gerak IKS SDC Seri Kedua di Ibu Pejabat DBPS di Kota Kinabalu. Siri 2 akan merangkumi daerah Sipitang, Beaufort, Membakut, Kuala Penyu dan Menumbuk. Selepas siri pertama dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman bulan lepas di Kimanis. Pelbagai aktiviti telah disusun termasuk pameran serta sesi berkongsi maklumat bersama penceramah dan pakar dalam pelbagai bidang. Seramai 87 pengusaha kraf tempatan termasuk dari Sarawak dan Semenanjung Malaysia menyertai pameran promosi kraf tangan Malaysia sempena sambutan keamatan bermula hari ini sehingga 5 Jun. Promosi kraf tangan itu diadakan di 3 buah pusat beli belah sekitar ibu negeri. Pengarah Kraf Tangan Malaysia Cawangan Sabah Abdul Rahman Omar berkata untuk pameran kali ini pihaknya menyasarkan jualan sebanyak RM500,000. Melalui aktiviti yang kita adakan ini barulah kita boleh memasarkan produk-produk daripada luar bandar. Kebanyakan pengusaha kita ini sebenarnya bukannya yang menetap di bandar tetapi di luar bandar. So cara dia untuk kita memperkenalkan dan mempromosikan produk ini adalah dengan kaedah yang beginilah. Kita bawa dalam ke pusat beli belah, lepas tu kita suruh dorang jual sendiri dan di situ nanti dorang boleh tahulah produk mereka tu laku ataupun tidak dan pengunjung boleh terus membeli. Abdul Rahman menyatakan demikian dalam sidang media promosi Kraf Malaysia di pejabatnya di Kota Kinabalu. Penganjuran promosi Kraf kali ini menampilkan konsep berlainan di setiap lokasi, antaranya konsep demonstrasi pembuatan kraf tangan dan konsep pameran dan jualan kraf. Pelbagai acara menarik juga akan diadakan sepanjang 17 hari penganjuran program tersebut, antaranya peragaan fashion kanak-kanak cabutan bertuah, pertandingan sugandoi kraf keamatan dan persembahan kesenian tradisional Malaysia
serta persembahan artis tempatan Sabah. Usaha Sukarelawan Institut Sosial Malaysia ISM melaksanakan program khidmat bantu di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK perlu dicontohi pihak lain. Ini kerana usaha itu dapat membantu meringankan beban petugas di pusat berkenaan. Menurut pengerusi PDK Tuaran, Roslani Abdullah, kehadiran sukarelawan juga menjadi penyuntik semangat kepada petugas PDK untuk melaksanakan tanggungjawab, khususnya tugasan harian mereka. Beliau berucap sempena bengkel asas Sukarelawan Jiwa Malaysia Anjuran ISM yang disertai 40 sukarelawan dari Semenanjung dan Sabah di PDK Tuaran. Turut hadir penaung PDK Tuaran, Datin Seri Panglima Julia Salak. Sementara itu, pengarah ISM Dr. Al-Azmi Bakar berkata, program berkenaan diadakan bagi memberi pendedahan kepada generasi muda khususnya supaya terlibat dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawanan bagi membantu golongan memerlukan. Beliau yakin sekiranya usaha itu mampu diterap dan menjadi amalan, sudah tentu lebih ramai golongan memerlukan dapat dibantu. PDK Tuaran dikendalikan 6 orang penyelia dan mempunyai 86 pelatih autism berumur antara 4 hingga 36 tahun dari sekitar daerah Tuaran. Pesara Tentera Kapten Bersara Zulkifli Ibrahim memulakan jelajah berbasikal secara solo mengelilingi Sabah selama 16 hari bermula kemarin di Kota Kinabalu. Jelajah dinamakan Sabah 360 ini dijangka berakhir 3 Jun di Ibu Negeri. Kayuhan kali ini merupakan kesinambungan daripada jelajah sebelum ini Tip to Tip of Borneo melibatkan kayuhan dari Kampung Sematan Lundu Sarawak dan berakhir di Tanjung Simpang Mengayau Kudat pada 27 April lalu. Ketika ditemui, Kapten Zulkifli memberitahu jelajah itu merupakan anjuran Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Sabah. Antara objektif utamalah yang kenapa kita buat kayuhan ni, yang pertama sekali kita ingin mempamerkanlah semangat Juan selaku bekas veteran Angkatan Tentera Malaysia AMNya dan khasnya veteran Angkatan Tentera Negeri Sabah khasnya. Maksudnya walaupun kami semua telah bersara tetapi kami sentiasa dan bersiap sedialah untuk kata menyahut panggilan negara andai kata diperlukan. Jelajah ini juga bertujuan mempromosikan destinasi menarik sepanjang kayuhan. Ia melibatkan perjalanan sejauh 1,500 km melalui kawasan menarik seperti Kota Marudu, Paitan, Ulu Sapi, Kundasang, Lahad Datu, Sempurna, Tawau, Papar dan Sandakan. Sementara itu, Yang di-Pertua PVATM Sabah, Zaman Bayang berharap pihaknya akan diberi peluang untuk menganjurkan aktiviti kayuhan berskala besar pada masa hadapan. Pertama, saya the road. Dan yang kedua, memberi kesedaran kepada masyarakat, publicity, bahawasanya PVATM itu wujud. PVATM itu adalah dulunya dipanggil bekas tentera. Dan ramai di kalangan generasi-generasi yang baru tumbuh ini sekarang tidak kenal bahawa kami adalah pernah berjuang untuk negara. Menurut Zaman, menerusi jelajah itu, pihaknya berharap dapat menambah bilangan keahlian PVATM kepada 15,000 orang berbanding 5,000 ahli di seluruh Sabah ketika ini. Upacara pelepasan kayuhan disempurnakan Timbalan Pengurus Besar Lembaga Pelancongan Sabah, Crispinus Gordon Yap. Ahli wanita UMNO diingatkan agar tidak leka dengan pencapaian cemerlang parti ketika ini. Sebaliknya, usaha gigi memantapkan parti perlu dilaksana sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Ketua Pergerakan Wanita UMNO bahagian Tenem, Datuk Rahmajan Sulaiman Han, mahu ahli wanita terus bekerjasama dengan pemimpin bahagian dan menjadi tonggak utama menyumbang kepada kejayaan Barisan Nasional BN di masa akan datang. Usaha mendekatkan diri dengan lapisan masyarakat juga perlu diperhebat melalui pelbagai program turun padang. Beliau berucap demikian dalam Majlis Makan Malam Rakyat di Hatiku, anjuran Pergerakan Wanita UMNO bahagian Tenem di Dewan Seri Panglima Antanom di Tenem. Teks ucapan beliau dibacakan Naib Ketua Bahagian UMNO Tenem, Juli Malik Husin. Turut disampaikan dalam majlis ini penghargaan kepada 4 ibu contoh sempena dengan sambutan Hari Ibu. Saya katakan anak-anak ini
tidak ada yang dapat mengubah keadaan di masa akan datang kalau tidak terus belajar. Jadi minat belajar itu sentiasa diberi sokongan kepada anak-anak. Sebagai ibu ini banyak cabaran mengenai penderitaan belanjaan dia, karena setakat ini banyak orang minta bagi di Bali ini, tapi saya syukurlah karena Tuhan itu bagi saya kekuatan. Dalam pada itu, bersempena sambutan Hari Guru, penghargaan turut disampaikan kepada guru-guru terpilih dalam majlis berkenaan. Seterusnya, kita ikuti paparan pelbagai acara di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini akan berlangsung Majlis Perasmian Festival Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam antara kelima yang akan disempurnakan pembantu kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif di Dewan Seri Wawasan Kampung Pimping Membakut. Sementara itu, pukul 9 pagi, Majlis Perasmian Sabah Hat Borneo Information Center, Jabatan Perhutanan Sabah disandakan. Manakala 7 malam ini, Majlis Makan Malam Inovasi Jabatan Perhutanan Sabah akan diadakan di Dewan Serbaguna Libaran Sandakan. Pada masa sama, program Semarak Rakyat Satu Malaysia akan berlangsung di Pekan Nebawan dengan kehadiran tetamu kehormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.